Assalamualaikum dan salam perikatan buat semua. Hari ini kita telah diberikan atau dengar satu amanat oleh Perdana Menteri Malaysia, dan hari ini beliau mengupas apa itu Pelan Pemulihan Negara yang seperti sebelum ini saya ada sebut untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Saya rasa banyak poin-poin yang amat pelik untuk kita semua dengar sebagai rakyat Malaysia. So, poin yang pertama, Tan Sri macam biasalah, dia akan start dengan berbunga-bunga, cantik, kerajaan ini telah buat yang terbaik. Lepas tu dia ada sebut tindakan yang dia buat. Dia sebut, we have avoided a catastrophe. Bila saya dengar, bila disebut perkataan tu, adakah dia bermaksud yang sekarang ini kita tidak berada dalam situasi katastrofi itu? Poin yang kedua, bila ada disebut tentang Pemerkasa Plus yang diberikan oleh kerajaan 30 bilion ke 40 bilion, macam itulah, berbilion-bilion, tetapi tidak disebut sekali dengan suntikan fiskal 5 bilion kerana dia nak nampak nilai itu besar lagi, walhal saya rasa dia bersekali. Apapun, adakah Tan Sri yang duduk di atas sana merasai apa yang dirasai oleh rakyat-rakyat yang menyara kehidupan berhari-hari? Sebab ramai yang saya jumpa menyatakan mereka tidak merasai apa itu Pemerkasa Plus lagi. Sebab untuk mereka tempoh PKP itu dengan mudah disambung-sambung, namun bantuan yang diberikan kepada mereka adalah untuk satu tempoh yang tertentu sahaja. Bila kita lihat carta yang ditunjuk oleh Tan Sri semasa ucapan atau amanat beliau itu, saya rasa tidak sesuai disekalikan kadar vaksinasi dengan tahap-tahap 1 hingga 4 yang disebut Tan Sri itu. Kenapa? Okey. Satu, kadar vaksinasi, of course we want it to be increasing daripada satu tahap ke satu tahap seterusnya dengan secepat mungkin. Jadi, bila Tan Sri ada sebut tahap 1, kita kena 4,000, tahap kedua 2,000, macam itulah. Adakah Tan Sri begitu pasti pada ketika itu tidak ada peningkatan kes langsung? Maknanya kita kena ikut betul-betul. Kalaulah kita kembali ke tahap 1, adakah kadar vaksinasi itu akan ke belakang balik? Tak mungkin. Sebab dia akan sentiasa meningkat, dan we hope that it will always increase, right? So, saya rasa kat situ pun ada peliknya juga. Kemudian, Tan Sri ada cakap beberapa kali tentang kepentingan vaksin di setiap tahap. Tan Sri kata kita perlu capai 20%, 40%, 60%, 80% hingga kita mencapai herd immunity, right? Betul. We want it to always increase. And kalau boleh, kita nak secepat mungkin kita capai immunity kelompok itu. Tetapi untuk saya, tanpa bantuan kewangan, kalau kita tunggu satu tempoh yang lama, kalau kita tengok sampai September, sampai akhir tahun, tanpa disebut bantuan kewangan untuk rakyat Malaysia, susah, Tan Sri. Kes bunuh diri pun dah meningkat. And kalau tiada bantuan-bantuan ini, orang akan makin susah, Tan Sri. Kalau Tan Sri tahu berapa ramai yang hilang kerja, berapa ramai yang susah nak dapat kerja, and semua ini bila dibiarkan berpanjangan lagi, Tan Sri, akan membuatkan ramai lagi rakyat Malaysia terus menjadi susah. Dan what is your plan to help us and everyone else yang sangat-sangat memerlukan bantuan ini, especially moratorium, Tan Sri? Imagine berapa ramai yang kereta nak kena tarik, rumah yang tak boleh duduk.
You need to help us. You need to help everyone else yang memerlukan bantuan ini, Tan Sri. Lepas tu, Tan Sri sebutkan keseluruhan fasa daripada fasa 1 sampai fasa 4. 1 tu bermula sekarang sampai fasa 4 sampai akhir tahun, November, Disember. Nampak tak kesesuaian mencatatkan ataupun memberitahu tarikh masa atau garis masa daripada bulan ini sampai akhir tahun. Macam mana Tan Sri boleh tahu apa yang akan berlaku pada bulan September, apa yang akan berlaku pada bulan November? Macam mana Tan Sri tahu nilai kes positif atau kadar positif pesakit COVID daripada bulan ini sampai bulan September? Macam mana Tan Sri tahu September tu berapa nilai dia? Ataupun ramai yang bercakap yang nombor ini dimanipulasikan. Adakah itu benar? Bukan paling lah, antara yang kelakar juga bila Tan Sri sebut pasal parlimen. Tan Sri kata bulan September ataupun Oktober itu adalah waktu yang sesuai sudah untuk berlangsungnya parlimen. Satu, macam mana Tan Sri tahu kes pada ketika itu sudah menurun? Kalau menurun, Alhamdulillah. Tapi kenapa kita tak boleh buat sekarang, Tan Sri? Tan Sri kata sampai kita capai imuniti berkelompok ataupun herd immunity. Tan Sri bawa je masuk parlimen, di dalam parlimen, individu-individu atau ahli parlimen atau sesiapa yang bekerja dengan ahli parlimen yang telah mendapat vaksin. Kalaulah 100% yang masuk ke dalam parlimen itu sudah mencapai vaksin, tak ke dalam tu kita rasa dah macam herd immunity di parlimen? Saya mungkin salah, tapi manalah tahu, boleh buat. Lepas tu yang saya paling terkilan bila kita lihat riak wajah Tan Sri bila dia kata dia mendengar rintihan orang yang ingin balik kampung. Lepas tu dia cakap sabar, sabar, sambil ada sikit sinis tersenyum, seolah-olah kita rasa macam benda itu bukan satu perkara yang biasa bagi dia. Benda itu perkara biasa bagi dia, tetapi perkara ini tidak biasa untuk ramai orang, Tan Sri. Ada yang tak jumpa mak ayah dah lama, Tan Sri. Ada yang tak jumpa anak isteri pun dah lama, Tan Sri. Yang tak boleh keluar negara, ada yang beranak di Singapura, semua tak boleh keluar, Tan Sri. Apa perasaan Tan Sri bila Tan Sri boleh tersenyum sedikit pada ketika itu? That is subconscious tau. Dah terbiasa, Tan Sri. So yang terakhir untuk saya, tak naklah banyak sangat ni, saya rasa Tan Sri lepas ni tak boleh juga buat amanat satu hala macam ni, Tan Sri. As a good Prime Minister, he needs to talk to the people. Yes, you're doing it, but you need to be answering question, especially terutamanya bila bercakap soal-soal teknikal seperti hari ini. Your plan has to be questioned by someone and you have to answer all those questions. See ya! Assalamualaikum dan salam perikatan, jangan lupa.